Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesihatan dan juga sahabat handai kita yang mungkin hari ini terkesan dengan sakit, Allah SWT berikan sembuh. Dan juga kita doakan juga masyarakat kita, ahli keluarga kita, terutamanya rakyat Malaysia diberikan kesembuhan dan dilindungi daripada wabak COVID-19. Jadi saudara sahabat penonton semua, di pagi hari yang mulia ini sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita dua nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sahabat penonton, hari ini kita masih lagi dengan topik perbincangan kita, iaitu sirah. Iaitu sirah pada hari ini kita akan menceritakan seorang tokoh ataupun figura yang sangat hebat. Figura ini secara ringkasnya, dia adalah orang yang mana sangat disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberi respek, hormat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Khalid Al-Walid. Masya-Allah, insan yang luar biasa. Dan watak ini juga, figura ini yang dahsyatnya, dia pun terlibat dengan satu wabak yang dahsyat seperti hari ini, dan dia memilih untuk bertahan di negara yang ada wabak itu. Siapakah figura yang akan kita ceritakan pada hari ini? InsyaAllah itulah dia, Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Ustaz, secara orang kata apa, mukadimahnya, kita ni baru pertama kali bertemu. Saya pun agak teruja nak menceritakan mengenai tokoh yang kita akan bercerita pada hari ini. Ustaz, sebelum kita bicarakan topik kita pada pagi ini, saya nak bagi tahu penonton dan juga Ustaz mengenai status COVID-19 pada hari ini. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Saya dimaklumkan semalam, semalam, kita ada 660 kes baharu dan juga 630 kes sembuh dan juga 4 kematian. Bermakna angka ini ada sedikit penurunan dan kita minta dia terus menurun dan juga Allah memberikan kesembuhan buat semua rakyat Malaysia dan juga perlindungan buat rakyat Malaysia, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saudara, sedikit makluman penting. Saya kira ini pemberitahuan untuk kita semua berjaga-jaga dan juga berhati-hati. Sebab apa? Bila kita lihat di sini, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air, memberitahu kepada kita semua, ribut petir dan hujan lebat menyeluruh. Bermakna di kawasan yang disebutkan sebagai pantai barat Semenanjung, iaitu Perak, Selangor, wilayah Perkestuan Kuala Lumpur, wilayah Perkestuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor, barat Sabah dan juga barat Sarawak. Dijangkakan juga ada banjir-banjir kilat yang akan melanda di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi ini. Jadi kita diminta untuk berhati-hati dan juga membuat sedikit persediaan, dan terutamanya dokumen-dokumen penting untuk kita simpankan di tempat yang selamat. Saudara, apabila kita berceritakan mengenai topiknya sirah, sebenarnya kita tercari-cari apakah yang kita nak belajar sebenarnya. Saudara, hari ini kita kehilangan watak-watak yang mana untuk kita jadikan contoh. Sebenarnya bila kita belajar topik sirah ini, inilah idola yang mana kita boleh angkat untuk kita jadikan sebagai contoh yang kita boleh ceritakan kepada zuriat keturunan kita, untuk kita memperbaharui apakah kelemahan-kelemahan yang ada dalam institusi keluarga kita dan juga peribadi kita, insya-Allah. Jadi sekiranya ada persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 1800881677 ataupun boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan seperti biasa di ruangan gambar saya dan juga Al-Fadil Ustaz. Dan jangan lupa untuk tekan butang kongsi di ruangan Facebook secara langsung kami, insya-Allah. Tapi Ustaz, kita nak cerita mengenai, kan kalau saya cerita panjang mengenai Khalid Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, dia jadi saya pula panel. Dah terbalik pula. Sebab kita tak sabar-sabar nak dengar pada Ustaz ni. Ustaz, secara mukadimahnya, Abu Ubaidah Al-Jarrah sebenarnya ada nama lain ke ataupun ini sahaja namanya ke? Macam Ustaz lah, ada Al-Hadrami. Jadi orang nak tahu apakah nama sebenarnya dan latar belakang mengenai watak figura ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Tahiyatan mubarakatan, tahiyatan wassalama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita orang kata apa, pertama kali mudah-mudahan kata pepatah Melayu cinta pandang jatuh. Cinta pandang pertama insya-Allah dan berkenalan di antara satu sama lain. Jadi pada pagi ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu taala dapat kita bersiaran di dalam program Tanyalah Ustaz ini untuk menceritakan seorang tokoh ikon figura yang sangat hebat. Kalau mungkin sesiapa yang membaca sirahnya ataupun membaca sejarahnya akan melihat bagaimana seorang yang beliau ialah orang yang pertama di antara orang yang pertama memeluk Islam. Nama sebenarnya iaitu Sayyidina Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy. Jadi kita lihat ia bangsa Quraisy yang mana disebut selalunya Abu Ubaidah. Kenapa digelar dengan Abu Ubaidah? Kerana ia diambil daripada nama atuknya, iaitu Ubaidah itu. Maka kita lihat ibunya iaitu Sayyidatina Umaymah binti Ghanim, ibunya, dan bapanya ini adalah pihak Quraisy, pihak musuh. Nanti kita akan dengar bagaimana kisah ayahnya untuk membunuhnya. Tapi al-maklum kita lihat bagaimana ia itu menjadi hebat di sisi Allah Subhanahu taala kerana beliau ini dikatakan orang yang memeluk Islam daripada ajakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan kita tahu ada Hilman. Ada Hilman, kita tahu bahawasanya ketika mana Rasulullah SAW menyampaikan dakwah yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dapat Islam, maknanya yang memeluk Islam yang pertama itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai semangat yang kuat untuk menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan Islam itu. Di sini kita lihat bagaimana seorang yang baru masuk Islam, lepas tu semangatnya luar biasa, terus cari sahabat-sahabatnya yang lain, di antaranya iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Maka diceritakan tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perihal bagaimana ia memeluk Islam, maka minat mereka untuk memahami Islam lalu terus dibawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia memeluk agama Islam. Sehingga kan kalau dilihat ini masyhurlah, masyhur dengan hadis yang Rasulullah SAW mengatakan di kulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah menyatakan di setiap umat itu ada orang yang beramanah. Di sini ada dua sifat. Satu, orang itu memang beramanah. Satu lagi, orang itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu taala melalui baginda Rasulullah SAW. Sebab itu kita lihat nanti macam mana dai sebut tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memilih Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika mana datang orang daripada Najran ataupun kaum Nasrani yang dalam masalah permasalahan kewangan. Ini orang yang beramanah dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana mereka minta macam nak menyelesaikan masalah di kaum Ansar dulu, Aus dengan Khazraj bergaduh, kan, lalu kaum Aus tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta Rasulullah menjadi hakim untuk menyelesaikan masalah pergaduhan. Sama juga dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ketika mana Rasulullah SAW datangnya kaum Nasrani tadi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk didatangkan siapa wakil daripada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan datang esok. Datang esok petang, maknanya waktu zuhur.
solat, setelah Rasulullah SAW solat, maka Rasulullah akan tunjukkan siapa yang akan menjadi yang akan menjadi amir ataupun akan menjadi ketua ataupun akan menjadi islah permasalahan di Najran itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, datang itu Saidina Umar bin Khattab ketika itu mengatakan, aku nak Rasulullah pilih aku. Sehingga kan setelah solat Zuhur, Saidina Umar ingin menunjukkan, maknanya Saidina Umar naikkan badannya lebih tinggi untuk Rasulullah SAW memilih. Tapi Rasulullah SAW memandangnya tidak memilihnya. Rasulullah pandang ke kanan, ke kiri macam mencari seseorang lagi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Aina Abu Ubaidah? Mana Abu Ubaidah ini? Maka para sahabat semua menunjuk kepada Abu Ubaidah. Lalu Rasulullah SAW memanggil Abu Ubaidah, untuk kamu menjadi wakil aku pergi ke tempat ini untuk menyelesaikan masalah. Subhanallah, kita lihat bagaimana peristiwa itu sehingga kan Sayyidina Umar, macam Da'i sebut tadi, seluruh sahabat Nabi SAW mulia. Sehingga kan Rasulullah SAW meletakkan ashabi kan nujum, man adraka awaluhu fahuwa khair, wa man adraka awsatuhu fahuwa khair, wa man adraka akhiruhu fahuwa khair. Para sahabatku seperti bintang gemitang. Sesiapa yang mendapat yang awal, baik. Siapa yang dapat pertengahan pun baik. Siapa yang dapat hujung pun baik. Subhanallah. Ini jelas menunjukkan kepada kita kedudukan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun yang pernah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mulia. Yang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam ilmu tauhid, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada para anbiya, kemudian para anbiya itu punya cakap ataupun sampaian ia adalah khabar yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW yang hujung-hujung ni, kita kena yakin bahawasanya para sahabat Nabi SAW kulluhum udul. Para sahabat semuanya baik, para sahabatnya semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Abu Ubaidah. Cuma di sini kita lihat kedudukan di antara mereka itu, ada kedudukan yang paling tinggi, ada kedudukan yang pertengahan. Tapi para sahabat juga, para sahabat yang mana di dalam kitab ilmu tauhid Ahlussunnah wal Jamaah mengikut Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah tanhu menyatakan bahawasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau mereka itu ramai, lebih kurang 124,000, sama juga macam para anbiya, tetapi mereka itu mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya 10 mubasyirun bil jannah. Asyarah mubasyirina bil jannah, di antaranya 10 orang yang Nabi sebut on the spot dalam satu majlis. Dijamin syurga. Dijamin syurga. Allahu Akbar. Kalau kita lah ini dijamin syurga, agak-agak dah silat bulan solat dah tinggal lah. Sebab dijamin syurga pada waktu hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata Abu Bakar ahlul jannah, Umar ahlul jannah, Uthman ahlul jannah, Ali ahlul jannah, Abu Ubaidah Al-Jarrah termasuk ahli jannah. 10 orang yang Nabi sebut pada satu masa. Dan Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika mana Rasulullah SAW memilih Abu Ubaidah, baru Umar kata, "Oh, aku tahu ini kedudukannya tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Namun di sini Rasulullah SAW juga hebat dalam kedudukan Nabi SAW, tidak mengatakan orang ini saja aku pilih, orang ini. Sebab tu Rasulullah SAW mempunyai para sahabat, para pejuang, para penegak agama yang banyak. Macam saya sebelum ini sebut di dalam sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat seperti mana Abdurrahman bin Auf, Umar ibn al-As, Amr bin al-As, ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalid Al-Walid juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan mereka, Bilal bin Rabah. Ketika mana Rasulullah SAW memilih Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sayyidina Umar pun tahu
ini kedudukannya tinggi di sisi Rasulullah SAW kerana Rasulullah mengatakan inna inna likulli ummah amin. Sesungguhnya setiap umat itu mempunyai orang yang terpercaya paling dipercayai. Sebab itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada banyak siri-siri mengenai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Di antaranya ketika mana Rasulullah SAW berperang, para sahabat, di antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah ialah sahabat Nabi yang paling banyak pergi berperang. Dikatakan banyak siri episod peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah tidak terkecuali. Bagaimana Abu Ubaidah Al-Jarrah berperang ketika mana perang Badar, Ghazwatul Badarul Kubra. Dai Hilman buat apa mutawif ni, biasalah kita pergi kat tempat perang Badar. Ghazwatul Badarul Kubra, Sayyidina Abu Ubaidah ni ketika mana ia memeluk Islam, ia ini sifatnya tawaduk. Sifatnya rendah diri sangat tinggi. Masya-Allah. Sehingga kan nanti kita tengok bagaimana dalam menjadi ketua perang. Nanti masa zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Itu kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, pertama jiwanya adalah orang yang lembut. Tapi nak tengok garang dia masa perang. Hebatnya masa perang. Sehingga kan ketika mana dalam peperangan pertama kita tengok Ghazwatul Badarul Kubra. Ketika mana perang Badar, ia berlawan tapi dia tak nak bertemu seorang. Kalau boleh dia tak nak bertemu. Dia tak nak bertemu dengan abahnya. Dia tak nak bertemu dengan ayahnya, Abdullah Al-Jarrah. Dia tak nak bertemu. Tapi dalam peperangan itu, Abdullah bapaknya sudah sudah berjanji untuk bunuh anaknya. Anaknya tak nak jumpa. Maka dalam peperangan itu ia melarikan diri daripada Abdullah bin Al-Jarrah itu, bapaknya sendiri. Dia lari tapi bapaknya kejar, bapaknya kejar sampai satu masa, satu keadaan bapaknya sudah ada di belakang. Dia nak tak nak yang orang Quraisy tahan dia sampai akhirnya dia berdepan dengan ayahnya sendiri. Dia tak nak kalau boleh, sebab dia tahu dia akan bunuh bapaknya. Memang perang itu diizinkan pembunuhan, peperangan, tetapi dia kalau boleh tak nak bertemu dengan ayahnya. Biarlah orang lain yang temu ayahnya. Akhirnya dia telah penggal kepala ayahnya, kata terbelah dua, daripada badannya ataupun terbelah dua kepalanya. Walhasil mati ayahnya di tangan anaknya sendiri, padahal anaknya tidak mahu. Itu perang Badar. Perang Uhud, perang Uhud ni pun adegan yang sangat mencemaskan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang, ketika mana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu taala yang mulia, kita tahu perang Uhud ini satu tipu daya yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ketika mana Rasulullah menyuruh pemanah-pemanah, ini ada Hilman ni dah biasa tengok dekat Uhud tadi, Jabal Rumah tu, sahabat Nabi yang ada di Jabal itu, di gunung itu, ketika mana Rasulullah kata jaga-jaga dengan pemenunggang kuda ini, iaitu Khalid Al-Walid. Masa ni Khalid Al-Walid belum Islam lagi. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat ditipu, tapi Nabi SAW, da'i dan para penonton semua, bila Rasulullah sebut tu, kat situ mesti ada something. Ada sesuatu perkara yang Nabi sebenarnya nak beritahu pada kita sampai hari ni, wahai umatku, berhati-hati dengan perkataan apa yang aku sampaikan sebelum ini. Everything. Apa saja yang Rasulullah SAW sebut. Baik. Sebab itu bila Rasulullah SAW sebut jaga-jaga, maka mesti ada something yang akan berlaku selepas itu. Betul. Berlaku. Dan sehingga kan dalam peristiwa itu dikatakan munafik mengatakan Rasulullah SAW sudah wafat, dan sehingga melemahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemah dalam keadaan tersebut. Disitulah dikatakan qusra rubuiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecah geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nampaknya kita pun maksudnya kalau kata kita cerita pasal Uhud ni,
kita dah tahu pasal Nabi pecah geraham dan sebagainya, tapi apakah watak yang dibawa oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika tu? Jadi Ustaz, kita cerita benda tu sebentar lagi. Saudara, sahabat menonton semua, kita berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat penonton yang setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Yang penonton setia tu satu hal. Yang mana baru bersama dengan kita ini juga satu hal juga. Kita nak ucapkan selamat datang ataupun selamat menonton rancangan Tanyalah Ustaz ini. Saya kira setiap hari ada sahaja masyarakat rakyat Malaysia ni, terutama waktu-waktu PKP ini, dia sudah melihat rancangan Tanyalah Ustaz dan dia menjadikan rancangan Tanyalah Ustaz ini program yang wajib untuk ditonton setiap pagi, insya-Allah. Saudara, cuma saya di pihak di sini kami membacakan soalan-soalan penonton. Jadi boleh menghubungi kami di talian 18881677 ataupun boleh ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Cuma saya minta kepada sahabat penonton semua, sekiranya bertanyakan soalan situ, seelok-eloknya soalan yang ringkas, padat dan mudah kita fahami. Kadang-kadang ada benda pun yang saya tak mampu nak baca. Jadi kita nak buat soalan yang betul-betul ringkas, padat dan mudah untuk kita baca, insya-Allah. Hari ini mungkin yang baru bersama dengan kita masih dengan topik sirah. Macam biasa, setiap minggu kita bicara topik sirah. Dan hari ini adalah tokoh yang kita bicarakan, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi sudah sedikit sebanyak Al-Fadhil Ustaz kita sudah menceritakan mengenai latar belakang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan selepas ini saya nak bertanya kepada Ustaz satu soalan, tapi ni daripada Facebook Ustaz. Ni mana kata bila pertama kali saya kata ini penonton bertuah lah, sebab dia dapat bertanya soalan. Dia tanya daripada Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah beliau orang yang terawal masuk Islam dan antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga? Bagaimana pada awalnya beliau masuk Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Ustaz, bila mana daripada soalan ini, tadi Ustaz ada ceritakan secara ringkas, iaitu dia ni Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah orang yang 10 sahabat Nabi masuk syurga dan juga dia orang terawal. Tapi bagaimanakah dia masuk Islam itu kita tak bicarakan. Bagaimana Abu Ubaidah Al-Jarrah ini masuk Islam? Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Terima kasih Puan Mas Ripah Nur Jamain. Di dalam memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat bagaimana ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada permulaannya hanya ba'dul afrad, beberapa orang saja yang menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang lelaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang terawal di kalangan orang tua katanya. Kanak-kanak iaitu Sayyidina Ali karamah wajhah, dan kemudian iaitu perempuan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi saya sebutkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bila mendapat Islam, gairahnya untuk cerita kepada sahabat-sahabatnya. Cuma di sini kita lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti bertanya bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana memang kenal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nak tahu bagaimana memeluk Islam itu, bagaimana caranya. Lalu akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ajak para sahabat yang di antaranya siapa? Di antaranya Abdul Rahman bin Auf juga bersama. Uthman bin Maz'un, Sayyidina Uthman bin Maz'un juga bersama untuk menyaksikan keislaman Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Walhasil Abu Ubaidah Al-Jarrah ini ketika mana duduk di zaman Quraisy tersebut, beliau adalah di kalangan keluarga yang disegani. Sebab tu tadi saya sebut bapaknya tadi dalam perang Ghazwatul Badarul Kubra, maknanya memang dia pemuka Quraisy. Dan juga anaknya itu
adalah orang yang disegani oleh pemuka-pemuka Quraisy juga. Maknanya sebab apa? Sebab akhlaknya, sebab dia punya sifatnya. Maka kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ini dikatakan juga mahir dalam berlawan musuh, peperangan, mahir dalam ilmu perang. Dan juga dia adalah orang yang juga amin, maknanya orang yang terpercaya dan juga apabila diberikan amanah dia susah nak nak mungkir ataupun nak pecah, nak khianati amanah. Dan juga kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha pernah meriwayatkan mengatakan 3 orang. Apabila kamu mendengar ia bercakap, dia takkan berdusta. Dan bila kamu bercakap dengan dia, dia susah nak tidak mempercayai apa yang kamu sampaikan. Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, dan juga Sayyidina Uthman bin Affan, dan juga Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini di antara orang-orang yang daripada awalnya sifatnya sudah macam itu, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kan Najran tadi tu itu masalah kewangan. Jadi kira Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ni menteri kewangan untuk zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hal ehwal tentang kewangan umat Islam diletakkan kepada Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita sambung balik tadi cerita tentang perang Ghazwatul Uhud, ketika mana Rasulullah SAW dikatakan pecah geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ingin mendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ia melihat ada satu orang lagi lebih cepat daripadanya. Bila sampai kepadanya, lalu ia memandang Abu Ubaidah Al-Jarrah sudah mendatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ada besi ataupun ada rantai yang tercucuk dekat pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pipi yang mulia itu, lalu termasuk dalam ini. Jadi kalau nak tarik nanti akan luka Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan luka lagi, takut gigi Nabi memudaratkan Nabi, hatta takut gigi Nabi tercabut. Jadi dia punya halusnya dalam cerita itu mengatakan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dengan gigi kacip. Gigi kacip, dia gigitnya rantai tadi ataupun tusukan tadi, rantai yang masuk dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia datang, dia dengan perasaan, tapi sebelum itu Sayyidina Abu Bakar kalau boleh tak nak Sayyidina Abu Ubaidah yang buat, tapi Abu Ubaidah kata, tolong izinkan aku, percayakan aku supaya aku tak mencederakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Orang pertama yang lebih kejar cepat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga Sayyidina Abu Bakar kata, aku tak sempat nak lihat siapa yang lalu melihat sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah. Lalu Abu Ubaidah gigit rantai tadi, besi rantai tadi digigit sehingga kan gigi gerahamnya gigi kacipnya yang tercabut daripada bibirnya. Subhanallah. Lihat bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi pun mencintai Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, dengan buktinya ketika mana Rasulullah SAW memilih sahabat Nabi yang jadi wakil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihantar ke Najran, itu kaum Nasrani yang menunggu siapa yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dengan akhlak mereka ramai yang memeluk Islam di sana. Dan Nabi SAW kemudian pulang kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Habsyah, ke Ethiopia, pergi juga bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beberapa orang pergi berhijrah ke Habsyah, ke Ethiopia hari ini. Kemudian kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ialah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, begitu juga ketika mana untuk menghantar peperangan, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah di antara orang yang dihantar oleh
Baik. Sayyidina Umar bin Khattab. Kerana melihat begitu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq segan dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Segan dengan Umar bin Khattab, sehingga kan Allah, ini detik hujung ketika mana Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. hampir nazak wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang pun yang mampu untuk berdepan dengan para sahabat Nabi SAW yang dalam kebingungan. Dia kata Yaumus Saqifah, iaitu hari untuk diberikan walak siapa yang akan menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia telah kumpulkan para sahabat Nabi SAW. Dia kata pilih antara dua orang ini. Sama ada Umar Ibn Khattab ataupun Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umar bin Khattab pandang kepada Abu Ubaidah, dia kata, dulu lagi Rasulullah dah pilih kamu. Maknanya kamulah sebaik-baik. Tapi dengan tawaduk, dengan rendah dirinya, Abu Ubaidah Al-Jarrah menjawab apa? Abu Ubaidah Al-Jarrah menjawab, ya Abu Bakar, ketika mana Rasulullah SAW masih hidup lagi, maknanya dalam keadaan nazak Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, apabila engkau, itu Abu Bakar, lalu iza marra Abu Bakar faya ummu bin nas. Ketika mana Abu Bakar lalu nanti, suruh ia menjadi imam untuk solat bersama para sahabat Nabi SAW. Sedangkan Sayyidina Nabi Muhammad SAW masih hidup lagi. Dan Nabi Muhammad sudah memberikan isyarat bahawasanya Abu Bakar, lalu ia mengatakan, ya Abu Bakar, engkaulah yang berhak menggantikan Rasulullah SAW. Sebab tu Abu Bakar digelar Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang digelar Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tidak ada satu peperangan pun yang lain kan Sayyidina Abu Bakar lebih senang memilih Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk menjadi ketua perang. Ketua perang. Apa saja perang, kebanyakannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memilih Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk menjadi khalifah perang. Wallah, Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui siapa yang lebih layak, siapa yang bersama dengan para sahabat Nabi Mana Muhammad. kata kita tahulah Ustaz, mana kata daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehingga beberapa zaman sahabat, Abu Ubaidah Al-Jarrah dipilih sebagai ketua khalifah, ketua jeneral peperangan. Ustaz, saya nak ambil satu soalan daripada Facebook, daripada Kepah bin Mat. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam. Dan semua yang terlibat. Soalan saya, kenapakah Abu Ubaidah Al-Jarrah dikenali sebagai pakar perunding dan penjaga amanah umat Islam di zaman Nabi SAW? Apakah kelebihan Abu Ubaidah Al-Jarrah berbanding sahabat-sahabat lain, Ustaz? Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ustaz, saya kira secara ringkasnya, saya rasa daripada panjang Ustaz ulas tadi itu, apakah kelebihan Abu Ubaidah Al-Jarrah ini sehingga diangkat sebagai finance minister pada ketika itu, menteri keuangan pada ketika itu? Silakan Ustaz. Ya. Kalau kita lihat bagaimana Abu Ubaidah Al-Jarrah, mesti pertama tadi saya nak kaitkan Rasulullah SAW mengatakan inna likulli ummatin amin. Setiap umat itu ada orang yang terpercaya, orang yang beramanah. Maksud kat sini kalau kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ialah orang yang sangat prihatin kepada apa yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan tidak ada sesuatu perkara melainkan ia mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah menunjukkan seorang yang sangat jaga amanah, sangat prihatin kepada amanah. Cuma di sini kita ambil sedikit pengajaran, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dua ini untuk menjadi pemimpin. Satu, iaitu orang yang cukup dipercayai. Mana terpercayai dengan sebab cakapnya tadi. Bila ia bercakap, ia tak pernah dusta. Susah nak nipu orang lah. Susah nak kelentong. Kita ini cakap belum tentu lagi. Kelentong. Ataupun dia dengar orang pun, dia teliti nak menghukum orang tu penipu. Jadi ini di antara sifat yang boleh menjadi pemimpin. Sebab susah nak dengar cakap orang, hanya dengar saja terima. Yang kedua, Sayyidina Abu Ubaidah letakkan isyarat, engkau ialah orang yang dipilih untuk menjadi imam kepada sahabat Nabi. Jadi sayugianya kita sebagai umat Nabi SAW hari ini,
kita kena lihat pemimpin itu ada dua sifat. Siapa pun kita nak letak dia jadi pemimpin, tengok dia semayang bagaimana. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan ketua imam untuk Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya nak jadi ketua, pemimpin besar kepada umat, kepada negeri dan negara hari ini, kita tengok bagaimana dia semayang. Dan dia boleh jadi pemimpin kepada semayang, iaitu imam. Dan yang kedua, dia pandai menjaga harta, pandai menjaga budi pekerti. Tidak senang menghukum orang itu penipu ataupun pendusta dengan hanya sebab dengar-dengar saja, ataupun dia juga bercakap tidak menipu. Ini adalah sifatnya. Baik. Maknanya kata bukan sekadar mana kita hari ini nak cari pasangan hidupnya, nak cari imam untuk keluarga, tapi untuk negara. Kita kena cari yang ada tokoh-tokoh yang mana mampu untuk memimpin orang kata apa, negara kita, Ustaz. Ustaz, secara bila mana kita sebut Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, Ustaz, orang kata apa, kita dah cerita mengenai peperangan Badar, peperangan Uhud, dan apakah peperangan dia pada zaman Nabi SAW, dan Abu Ubaidah ni terlibat lagi, ada tak, Ustaz? Silakan. Ya, kalau kita lihat ketika mana memanglah dalam cerita ataupun dalam kisah yang diriwayatkan tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah, memang peperangan yang diutuskan oleh Nabi SAW, peperangan yang banyak kita tahu, tapi kisah yang banyak disebut iaitu Ghazwatul Badar dan Uhud, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan ia hantar ke negara-negara yang lain untuk menjadi perunding, maknanya untuk menjadi macam tadi ketika mana diutuskan kepada kaum Najran, dan juga dalam peperangan yang lain itu tidak disebutkan secara ain, secara umumnya, kecuali ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ketika mana setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih untuk menjadi pemimpin iaitu Sayyidina Umar bin Khattab, tetapi ketua perang iaitu Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sehingga kan pada zaman Sayyidina Umar pun, maknanya Sayyidina Umar tak dapat kedudukan itu pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar hantar untuk melawan Bizantin, melawan Rom di Syam. Itu dalam peristiwa Sayyidina Umar bin Khattab hantar perang untuk melawan ketika itu penjajahan Islam, maknanya Islam telah empire Islam telah meluas sampaikan ke Palestin. Itu kalau kita lihat sejarahnya, nanti Sayyidina Umar sampai ke Palestin melawan musuh, tapi disebut sebagai Syam juga, negara Syam juga. Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah dipilih oleh Abu Bakar semua, tapi bila sampai dalam satu keadaan dipilih banyak sebab tentera musuh ramai, dipilih Khalid Al-Walid untuk menyelesaikan masalah juga bersama dengan itu masa Sayyidina Khalid Al-Walid sudah memeluk Islam, sahabat Nabi SAW yang ramai, untuk menjadi khalifah peperangan. Sayyidina Abu Ubaidah bila nampak Sayyidina Umar, dia muliakan Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tidak juga memilih Sayyidina Abu Ubaidah kerana teringat kisah Rasulullah SAW memilihnya. Tidak ada orang yang terpercaya seperti mana Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Masya Allah, maknanya kata banyak sebenarnya. Kita jarang dengar daripada orang kata masyarakat Malaysia jarang dengar nama watak ini, figura ini. Saudara penonton semua, banyak lagi kita nak kongsikan dan banyak juga kita nak belajar dan kita ambil manfaat daripada Khalid Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Jadi insya-Allah kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan,
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, hari ini tajuk perbincangan kita Sirah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan hari ini Ustaz Ahmad Syahdan Al-Hadrami yang membincangkan bersama dengan kita pada pagi ini, memberikan kita sedikit input apakah siapakah figura ataupun tokoh hebat ini. Saudara, bila kita lihat sejarah Abu Ubaidah Al-Jarrah ini dilahirkan di bumi yang mulia Mekah Al-Mukarramah. Tapi saudara tahu tak di manakah makam Abu Ubaidah Al-Jarrah ini? Kita tertanya-tanya, ramai para sahabat Rasulullah SAW yang mulia semuanya berasal daripada kota Mekah ataupun kota Madinah. Tapi kubur mereka, makam mereka bertebaran Ustaz di serata dunia. Jadi apakah di manakah makam Abu Ubaidah Al-Jarrah ini? Mungkin kita akan bicarakan sebentar lagi Ustaz, insya-Allah, sekiranya ada persoalan pada penonton. Tapi kalau tak ada soalan, saya tak akan cerita lagi insya-Allah. Ustaz pun tak akan cerita. Jadi kita nak penonton yang memberikan soalan. Saya tanpa lengahkan masa, saya nak baca satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Serta kru Tanyalah Ustaz. Di awal pengislaman Abu Ubaidah Al-Jarrah, baginda menyarankan beliau berpindah ke Habsyah. Apakah perpindahan itu berlaku secara senyap-senyap atau terang-terangan? Tidakkah tindakan itu kelihatan seolah pengecut sedangkan Islam agama yang benar? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Kak Ayat Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor. Jadi soalan Kak Ayat ini, sebenarnya Kak Ayat ni dia baca sirah ni. Jarang orang-orang nak tahu secara awalnya Abu Ubaidah Al-Jarrah ni berpindah ke Habsyah sebab apa dan sebagainya. Jadi adakah secara terang-terangan ataupun secara senyap-senyap Ustaz untuk ke Habsyah, dan adakah umat Islam takut pada ketika itu ataupun pengecut istilah yang digunakan itu? Benar. Silakan Ustaz. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mengenai peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya, kita ambil balik pada riwayat yang Rasulullah SAW mengatakan bada'a din ghariban sayaudu ila ghariban. Kalau kita lihat dalam riwayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam ini pada datangnya asing. Maknanya orang tak tahu, orang nampak perkara itu macam luar biasa. Kerana Islam itu membawa satu mesej yang tak sama dengan apa yang dianuti sebelumnya. Maka Islam itu datang dengan permulaan, memang kita tahu dakwah Nabi mula-mula senyap-senyap. Sebab apa? Kat sini kita lihat, pertama, kerana apa? Kerana orang tidak boleh menerima sesuatu benda yang baru dengan secara drastik, tetapi dengan secara step by step. Bukan seseorang yang melakukan strategi itu penakut ataupun pengecut. Kalau kita lihat, kita hari ini kalau kita tengah kuat, kita tunjukkan diri kita tak mengapa. Tapi kalau kita tengah, maknanya kita lemah, tak ramai, kita tunjuk kita rasa hebat pun, silat bulan sekejap lagi habis kita. Maknanya kita perkara itu sudah ditutup ataupun dihalang. Cuma kita kena tahu dalam peristiwa hijrahnya ke Habsyah itu memang mereka pergi secara senyap-senyap sebab tidak ada sebab ketika itu sedang umat Islam sedang diuji, diancam. Permulaan masuk Islam, kita lihat Bilal bin Rabah, ini semua nak masuk Islam dalam keadaan dahsyatnya diancam. Jadi mereka mereka berpindah secara senyap-senyap itu supaya mendapat bantuan. Rasulullah SAW mengatakan, kamu ini dikecam, kamu ini dibantai, kamu ini dihalang, kamu ini diberikan tentangan yang dahsyat. Maka di sana, kan Rasulullah sebut, di sana ada raja yang adil. Raja yang adil, Abrahahul Ashram, iaitu raja Raja Najasyi. Raja Najasyi, ketika mana Rasulullah kata begitu, mereka pergi ke sana untuk meminta bantuan, untuk menjalinkan hubungan. Tapi orang Quraisy pun ada hubungan. Jadi ketika mana ia datang, kat situlah ada perdebatan ataupun
perbicaraan di antara satu sama lain, sehingga kan Raja Najasyi menerima mereka itu, yang mana orang Quraisy kata mereka adalah pemberontak agama. Tengok, teroris. Dulu lagi dia dah. Dulu lagi ada istilah teroris. Jadi tapi kata pemberontak agama. Mereka itu pemberontak agama. Tapi disebabkan sahabat yang duduk depan Nabi, duduk depan Raja Najasyi tadi dapat detail cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Sebab mereka pengikut Nabi Isa, ahli kitab. Jadi bila cerita akhirnya, jadi sini kita lihat itu bukan penakut, bukan pengecut, itu strategi. Sama juga macam penipu. Ada satu penipu dan satu lagi helah. Itu dua-dua ini jangan confuse. Jangan kita sebut pengecut, tapi sebenarnya itu strategi. Dengan sebab pergilah ke sana, akhirnya Raja Najasyi memeluk agama Islam. Bukankah itu adalah strategi dakwah yang sangat baik? Cerita tentang Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Mungkin da'i pun pergi kot Jordan. Jadi Ustaz, kita nak cerita kat mana benda tu, tapi sebelum tu kita nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Skudai ya. Ya, Haji Ustaz Tukinon. dan Da'i dan kru-kru tanya Ustaz semua ya. Ya. Soalannya Ustaz begini. Tadi Ustaz ada cerita panjang lebar berkenaan Abu Ubaidah Jarrah kan? Pada sebelum dia masuk Islam, setahu saya dia ni orang yang bermasalah. Maknanya kalau masalah keuangan ke dan sebagainya Ustaz. Jadi dengan bimbingan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tadi, dia masuk Islam. Maka bila masuk Islam, masalah tu settle. Maknanya selesai Ustaz. Adakah benar cerita ini Ustaz? Ustaz pandangan daripada Ustaz pagi ni. Itu saja soalannya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tukinon atas soalan yang diberikan. Soalan Haji Tukinon ni ringkas dan simpel Ustaz. Mudah untuk kita faham. Adakah sebelum Abu Ubaidah Jarrah ini masuk Islam, dia seorang yang bermasalah dari segi kewangan dan sebagainya, dan selepas masuk Islam, masalah itu settle, selesai dengan bantuan Abu Bakar As-Siddiq. Adakah benda ini benar Ustaz? Silakan. Itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mengikut riwayat, di dalam satu riwayat, dia di dalam memahami ilmu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu para sahabat Nabi, hikayatus sahabah, ramai yang meriwayatkan. Maksudnya yang meriwayatkan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tabi'in. Sebab itu kalau kita lihat di dalam di dalam peristiwa Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, Abu Ubaidah Al-Jarrah bermuamalat dengan sahabat, bermuamalat dengan tabi'in. Maknanya dia bertemu dengan sahabat dan bertemu dengan tabi'in. Maka sifat Abu Ubaidah Al-Jarrah ini memang ada satu yang menyebutkan tentang permasalahannya, sehingga kan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyelesaikan masalahnya. Tetapi kita lihat daripada banyaknya riwayat, tidak menyebut tentang perkara itu, melainkan menyebutkan beliau ini disegani oleh pemuka-pemuka Quraisy. Sebab itu dalam perang bertemu dengan orang Quraisy tak nak jumpa dia. Maknanya dia bukan, kalau orang masalah macam mana ya, kita kata dia masalah, kalau masalah orang tak suka dengan dia, tapi ini orang segan dengan dia. Sayyidina Umar segan dengan dia. Sayyidina Abu Bakar hormat dengan dia. Dan Sayyidatina Aisyah sebut sifat dia. Jadi mungkin sebut tentang kewangan tadi, dia itu orang yang teliti dalam masalah kewangan, sehingga kan Rasulullah SAW memilih juga dia menjadi pengurus kepada kewangan. Tapi dalam riwayat yang banyak menyebutkan tentang ia adalah orang yang disegani oleh pemuka Quraisy sahaja. Tidak mungkin itu dalam riwayat yang lain ataupun hikayat-hikayat yang lain juga ada disebutkan. Okey, baik. Kembali kepada kisah tentang Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hantar Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah untuk berperang, berlawan Rom. Tentera Bizantin, dan peperangan itu sampai ke Palestin. Telah dapat kita sebut hari ini Syam lah. Syam ni kan menyeluruh sampai Palestin pun. Ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab menghantar, Sayyidina Abu Bakar sudah wafat,
digantikan dengan Saidina Umar bin Khattab. Masih lagi peperangan itu berterusan. Tapi zaman Saidina Umar bin Khattab, mula-mula Saidina Umar bin Khattab memilih Allahumma selamat, memilih Khalid Al-Walid menjadi khalifah perang, menjadi ketua. Saidina Umar bin Khattab akhirnya memilih juga Saidina Abu Bakar memilih Khalid Al-Walid, sampai satu masa Saidina Umar bin Khattab telah menjadi khalifah. Saidina Umar memilih Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, sehingga kan dapat surat oleh dihantar oleh Saidina Umar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi Abu Ubaidah Al-Jarrah simpan, diamkan. Khalid Al-Walid kata, kamu dapat surat tak daripada khalifah Saidina Umar bin Khattab? Dia kata, tidak. Kamu dapat ke tidak? Maknanya nak tahu confirm siapa yang menyuruh Khalid Al-Walid untuk menjadi dia kata, aku. Maknanya kata, tak, kamu dah dapat surat daripada Umar bin Khattab untuk jadi untuk menjadikan khalifah perang kamu, tapi kamu berikan kepada aku. Dia kata, alah, biasa sajalah jawatan-jawatan ni. Jawatan-jawatan ni, yang penting kita perang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Khalid Al-Walid kata, aku pun serahkan jawatan ini pun tak ada masalah. Yang penting kita sama-sama berperang. Tapi tengok akhlaknya Abu Ubaidah Al-Jarrah, tetap menyerahkan. Sedangkan khalifah mengatakan begitu, tapi dia kata, tak apalah, nanti kau tim lah. Maknanya nanti aku bagi tahu kepada Umar bin Khattab, aku nak kamu jadi ketua, bagaimana strategi kamu. Maknanya kita lihat Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ni cukup pandai dalam dalam berhubungan dengan sahabatnya ataupun dengan pemimpinnya, iaitu Saidina Umar bin Khattab. Khalid Al-Walid sahabatnya. Akhirnya mereka berperang dengan semangat. Khalid Al-Walid lagi semangat sebab melihat baiknya budi pekerti Khalid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan ketika mana Saidina Umar bin Khattab nak sampai ke Palestin untuk mendapat kunci Baitul Maqdis, Saidina Abu Ubaidah minta Umar bin Khattab datang. Saidina Umar bin Khattab datang untuk melihat juga rumah Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika mana ia datang untuk melihat rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah, ia melihat rumahnya sangat sederhana. Ni pemimpin ni yang diwakilkan oleh Amirul Mukminin Khalifah Umar untuk menjadi pemimpin di bumi Syam, jadi pemimpin, tapi dalam rumahnya hanya ada ada busur, ada anak panah, ada tempat minum air, maknanya kecil saja. Saidina Umar kata, ini ke rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah, sedangkan ia pemimpin dan dia juga tahu hal ehwal tentang kewangan, tapi tidak sedikit pun harta dunia. Sehingga kan dia mengatakan, aku tidak lihat di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditipu oleh dunia ini melainkan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maknanya tak terasa apa pun untuk, sehingga kan Saidina Umar bin Khattab pernah hantar duit, hantar wang untuk bagi kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maknanya biar Abu Ubaidah Al-Jarrah uruskan duit tersebut. Sehingga kan Saidina Umar bin Khattab kata wahai sahabatku, kita tengok apa yang akan dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan duit tersebut. Jadi kita lihat bagaimana Abu Ubaidah Al-Jarrah bila dapat duit tersebut, dia tak gunakan untuk dirinya. Dia beri kepada orang masyarakatnya, rakyatnya, diberikan langsung, sedikit pun dia tidak mengambil. Tengok bagaimana Saidina Saidina Umar menangis melihat keadaan tersebut, melihat rumahnya. Ia menangis, ia mengatakan, patutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih engkau sebagai orang yang paling amanah, paling terpercaya, dan diberikan amanah itu kepada Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sahabat ni tak terkesan dengan dunia. Satu sahabat yang kata, sebenarnya Umar Al-Khattab, dia tengok Abu Ubaidah macam tu, dia menangis.
Sayyidina Umar pun hidup macam tu juga. Allah. Jadi sahabat ni dia betul-betul mencontohi bagi dia Nabi Muhammad SAW. Itu benda yang kita boleh ambil. Ambil saudara, ambil tu maksudnya apa? Bukan yang kita ni kena jadi orang susah, tidak. Tetapi bermaknanya para sahabat ini dunia tidak terkesan kepada hati. Biarlah dunia ini letaknya di tangan, bukanlah pada hati. Ustaz, betul saya. Ustaz, cuma kita sekarang boleh lihat di paparan Kaca TV, kita paparkan makam Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tapi di manakah dia? Kita akan bagi tahu di hujung-hujung. Sebab apa ni kita bercerita masih hidup lagi. Dia meninggal di mana? Kita tidak tahu. Kita tak bagi tahu lagi. Kita tak tahu, kita tak bagi tahu lagi di mana. Tapi sekarang ni kita paparkan gambar. Ini di bahagian luar. Yang mana sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah disemadikan di sini. Ya. Dan pastinya saudara-saudara semua, saya bagi clue sedikit ataupun di sini bukanlah di kota Mekah ataupun bukan di kota Madinah. Di manakah dia? Kita akan bertemu lagi selepas ini dalam rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih buat sahabat penonton semua. Tanpa kita sedar sudah 1 jam kita bersiaran langsung. Terima kasih masih lagi setia daripada awal sehingga ke hari ini, ke waktu ini. Dan saya ucapkan selamat datang dan juga selamat menonton buat para tetamu kita yang baru menonton rancangan Tanya Ustaz pada pagi ini. Topik kita pada pagi ini mengenai sirah Abu Ubaidah Al-Jarrah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami. Saudara, mungkin kita boleh lihat di paparan Kaca TV, ini adalah gambaran dalam makam Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang mana bila kita lihat di sini, kalau kita pergi, mungkin waktu Covid ini kita tak boleh pergi Ustaz. Kalau ada peluang, bolehlah berziarah ke sini, seorang watak, seorang tokoh yang mana boleh kita jadikan contoh. Kenapa kita bercerita mengenai tokoh-tokoh ni Ustaz? Kadang-kadang masyarakat tertanya-tanya, kita nak contohi siapa? Bila mana kita cakap contohilah Rasulullah SAW, sudah tentu itulah contoh kita yang pertama. Tapi kadang-kadang orang cakap, Ustaz, Rasulullah ni terlampau tinggi sangat. Kita nak ikut Rasulullah ni rasa tak mampu. Nak ikut siapa? Ikut para sahabat dia. Nak ikut sahabat, kita bagi Umar. Oh Ustaz, Umar pun payah juga. Bagi Umar pun payah juga. Lepas tu kita bagi sampai kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Tapi bila mana kita cakap macam ni Ustaz, orang cakap pun susah juga. Sebenarnya nak dengan tak nak sahajalah hati kita tu. Kalau nak perbuat baik, kita contohi sifat-sifat yang ada pada para sahabat, insya-Allah. Saya nak bacakan satu soalan daripada Facebook, daripada Azizah Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi, dan kru-kru yang bertugas. Soalan saya, di manakah makam para sahabat dan makam Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pandai, dia pandai. Mana kita nak saja nak tahan benda tu, dia nak bagi awal. Di mana kau Ustaz sebenarnya makam para sahabat dan juga makam Saidina Ubaidah Al-Jarrah? Mungkin kita fokus kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah Ustaz. Di manakah makam sahabat ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih yang bertanya tadi. Baik. Di dalam sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, infiru khifafan wa thiqalan wa jihadan fi sabilih, ila akhir ayah. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang maknanya kamu ini keluarlah, sama ada yang kecil ataupun yang muda ataupun orang tua. Ini isyarat kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat Nabi ataupun masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebarlah ke muka bumi untuk sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut tentang kubur Saidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, kita akan sebut dulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkorban, yang bersama dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berperang di perang Badar, perang Uhud. Ini semua kuburnya kebanyakannya di Baqi'. Ini Da'i Hilman buat
mutawif ni biasa kita kalau nak pergi ziarah kubur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ramai. Lebih kurang 10,000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana bakinya? Sebab itu kita lihat di sini ada yang sampai ke China. Seperti mana Sa'ad bin Abi Waqqas dalam riwayat. Ada yang mengatakan bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Walhasil ada riwayat mengatakan. Ada yang sampai ke Turki, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari. Dan itu kalau kita lihat timur, barat semuanya ada. Dalam riwayat juga kalau kita lihat dalam hikayat Sulalatus Salatin, hikayat ulama-ulama, hikayat alam Melayu ini mengatakan kalaulah Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke China, sampai Guangzhou, sampai ke China, bagaimana mereka lalu, sahabat Nabi lalu sampai ke China, maka mesti lalu laluan sutera, iaitu tanah Melayu. Maka ini semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sampai India, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah, alhamdulillah, Al-Faqir saya sampai. Saya pergi masa saya belajar di Mesir dulu. Lepas saya pergi Hadramaut, saya pergi Mesir, kemudian saya pergi ke Syria. Di sana saya pergi ke Jordan. Jordan itulah kita pergi ziarah kubur Abu Ubaidah Al-Jarrah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, dikuburkan, dan beliau juga berperang, di antaranya perang Yarmouk. Kalau sebut perang Yarmouk ni memang orang tahulah Jordan tu. Yarmouk di antara Palestin dengan Jordan. Maka ini semua syahidnya. Syahid, beliau nak syahid. Tapi tidak syahid dalam perang. Kan tadi jauh biar ending dia akhir. Beliau kena wabak. Macam mana kita hari ini. Sebab tu saya terima kasih pada program Tayalah Ustaz. Sebenarnya kita pun ulang kaji juga. Kita lihat banyak keadaan yang berlaku ini, cerita tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah pada hari ini. Sama situasi kita. Pemimpin pun sama situasi. Kalau kita kata pemimpin tadi, inilah dia. Siapa nak jadi pemimpin, cari Abu Ubaidah Al-Jarrah. Cari sifat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa nak tengok wabak, penyakit, ini dia Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika mana beliau berada di Syam ataupun tinggal di Palestin, ketika mana ia duduk di kat kawasan itu, maka terjadilah wabak. Lebih kurang tanggal 636 Masihi, ketika mana sebab beliau 40 tahun sebelum hijrah, maka ketika mana ia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuat imannya, maka dia duduk. Saidina Umar, sebenarnya Saidina Umar minta, dah panggil balik dah. Dia dah panggil balik. Satu lagi dia nak jadikan khalifah setelahnya. Maknanya setelah Umar nak minta biar Abu Ubaidah. Tapi takdir, qadarallahu ma syaa fa'al. Setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan lakukan. Maka Abu Ubaidah menghantar surat kembali kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengatakan, biarlah aku duduk saja di sini bersama dengan rakyatku, bersama dengan masyarakatku. Allahu Akbar. Cuba bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab bila membaca surat yang diutuskan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, menangis. Sebab dia ingat bagaimana hidup Sayyidina Abu Ubaidah bersama dengan Rasulullah SAW. Ia bersama dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab bersama Sayyidina Abu Bakar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan mereka semua. Lalu ia duduk nak tinggal bersama dengan masyarakatnya, bersama dengan rakyatnya. Ia mengatakan, aku ingin bersama dengan mereka. Kalau sekiranya sudah ditakdirkan Allah, di sinilah wafatku sebab kematianku disebabkan penyakit, maka wabak dia tidak keluar. Apa kata? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di antara suratnya yang ia tuliskan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar menangis dalam keadaan akhir hayat Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, kerana Abu Ubaidah Al-Jarrah
yusib alal musibah tadi, terkena wabak tadi, ia tidak mahu keluar. Kalau kita lihat di sini, dai seakan-akan di sini menjelaskan kepada kita Abu Ubaidah diminta pulang oleh Amirul Mukminin, tapi mungkin di sana dipegang kuat oleh khalifah. Rasulullah pernah kata, kalau kamu di tempat yang ada wabak, kamu jangan keluar. Maka dia tidak akan keluar. Sebab dia ada dalam. Dan yang kedua, kita nak lihat bagaimana satu, dia nak mengatakan sayang dia kepada rakyatnya, sayang kepada masyarakatnya. Biarlah hidup dan matiku, seronok dan gembiraku bersama dengan rakyatku. Kan? Akhirnya dia wafat, meninggal dunia di di tempatnya kerana wabak. Dia tidak kembali kepada Sayyidina Umar Khattab. Sedih Sayyidina Umar Khattab. Tak mampu nak dilafazkan ataupun nak dikeluarkan kerana sifat Sayyidina Umar Khattab. Akhirnya mengatakan, aku tak tahu siapa nak aku pilih untuk menjadi khalifah setelahku. Diserahkan dewan, mana dewan mesyuarat ataupun dewan rakyat. Dewan rakyat. Dewan rakyat ahlul hilli wal iqdi. Serahkan kepada sahabat Nabi SAW yang masyhur ataupun yang lebih arif. Setelah itu di bumi Madinah Al-Munawwarah, pilih siapa setelah itu. Maka dipilihlah Sayyidina Uthman bin Affan untuk menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita lihat bagaimana detik-detik bagaimana hidupnya Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Begitu kesudahannya di dalam wabak, ia bersama dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'in. Ini kita lihat kat sini. Dan apa yang diwasiatkan, apa yang dinasihatkan oleh Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika dalam nazak, dia mengatakan aqimus solah wa sumu ramadan wa tasaddaqu wa hujju wa'tamiru wa tawasaw wansahu li umaraikum wa la ta'ushuhum wa la tulhikumud dunya. Jadi itu perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia kata apa? Aqimus solah. Terus dirikan solat. Macam kita hari ni, masalah kita yang berlaku hari ni, jangan tinggal solat. Memang kita susah, memang kita kesulitan, kewangan, diberhentikan kerja. Tapi solat jangan tinggal. Aqimus solah wa sumu ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, jangan berhenti dalam keadaan kesusahan. Wa tasaddaqu, dan bersedekah, saling sedekah, membantu orang lain. Wa hujju, dan melakukan ibadah haji. Wa'tamiru, tapi kita hari ini tak dapat pula. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ataupun kita kongsi sama ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat musibah, InsyaAllah, malapetaka, bencana wabak penyakit ini. Ya Allah, dengarlah rintihan kami sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad SAW di dalam peristiwa Abu Ubaidah Al-Jarrah. Seorang pemimpin, seorang pejuang, seorang yang setia dan terpercaya. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, angkatlah musibah, malapetaka, bencana, wabak penyakit, khususnya wabak COVID yang ada di negeri dan negara Malaysia ini, ya Allah. Angkatlah seperti mana engkau berikan kepada para kekasihmu, di antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Berikanlah kami kekuatan, kesetiaan kepada agama ini, ya Allah. Walau hancur badan kami, sebagaimana Sayyidina Abu Ubaidah mengatakan, walau diberikan umur 1000 tahun sekalipun, tetapi kami tetap yakin bahawasanya engkau saja yang akan memberikan kesembuhan dan penyejuk kepada segala apa yang ada dalam dunia ini pada hari ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Ubaidah walaupun menjadi pemimpin, dia tetap mengatakan, beri nasihat kepada para pemimpin kamu, beri tunjuk ajar kepada para pemimpin kamu. Maka inilah contoh tauladan, contoh terbaik
ikutan dan figura yang terbaik untuk umat Islam, khususnya pada hari ini untuk kita semua. Inilah semua. Bila mana kita berceritakan mengenai sahabat, dia ada satu sentimental value, Ustaz. Mana kata bahasa Melayunya apa, saya nak cari tak ada jumpa. Sentimental value ni dia ada terkesan di hati. Ustaz, sebelum kita pergi ke tadi, kita dah ingat nak habis-habis lah. Menyangka lama dah habis ke penonton. Dia cakap dah habis ke sebab Ustaz doa tadi. Tapi sebenarnya kita ada soalan lagi, jangan risau. Kita ada satu soalan daripada Nurizan Zakaria. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah sebab utama Abdullah bin Al-Jarrah, bapa Abu Ubaidah, menentang Abu Ubaidah di dalam perang Badar? Terima kasih, mohon pencerahan. Dia soalannya, dia bila mana kita live Ustaz, dia ada pergi belakang sikit, di depan balik, patah balik belakang. Jadi dia tanya, kenapa berperang? Secara ringkasnya Ustaz, apa dia? Silakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasad wa jari wa jama'na bi kulli wa ala alihi washabihi nur. Terima kasih kepada yang bertanya mengenai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada dua. Sama ada anaknya masuk Islam, ayahnya ikut. Family-nya ikut. Seperti apa ni? Seperti Allahumma selamat. Seperti mana siapa? Paling mudah Abu Bakar Ustaz. Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq paling mudah. Yang Sumayyah. Sumayyah siapa nama? Sumayyah punya anak. Allahumma selamat. Ketika mana ayahnya, anaknya masuk Islam, ibu bapanya masuk Islam. Ataupun ibu bapanya masuk Islam macam tadi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk Islam, anaknya anaknya ikut masuk Islam. Wa illa satu lagi iaitu anaknya masuk Islam, ibu bapa tak ikut. Di antaranya inilah dia, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Anaknya masuk Islam tapi bapaknya marah. Bapaknya malu kepada orang-orang Quraisy, kenapa anak aku masuk Islam? Tetapi yang hebatnya, Abu Ubaidah Al-Jarrah ini orangnya hebat dalam ilmu ketenteraan, ilmu perang. Bahkan jadi pakar strategik juga. Ketika mana ia memeluk Islam, bapaknya marah. Bapaknya tak puas hati. Bapaknya tak suka. Bapaknya suruh ia keluar Islam, anaknya tak nak. Jadi dendam. Jadi dalam perang, itu orang Quraisy semua, dalam perang ni, perang Badar, aku tak nak jumpa Abu Ubaidah. Mana semua orang Quraisy tak nak jumpa Abu Ubaidah. Kecuali bapaknya. Bapaknya kata, aku tetap akan bertentang dengan anakku untuk aku bunuh dia. Maka kalau kita lihat di sini, inilah di antara sebab-sebab bapaknya ialah marah sebab anaknya tak ikut dia, tak bersama dengan dia, dia marah sebab ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah di antara sebab sehinggakan dia kalau boleh nak bunuh anaknya. Subhanallah. Anak tak sanggup berdepan dengan ayahnya walaupun tahu ini perang. Tapi sebab sifat kekufuran yang ada pada ayah, sanggup bunuh anak. Kita tengok hari ini berapa ramai orang yang dalam sifat kekufuran. Ni manusia ni zahirnya, fitrahnya baik. Tapi sebab sifat kekufuran tu, sifat kekufuran, sifat keengkaran, sifat kejahatan yang menyelubungi dirinya, sehingga kan dia tak nampak yang baik, dia tak nampak yang mulia, dia tak nampak yang cantik, dia tak nampak yang indah, maka dia sanggup bunuh seseorang. Sebab itu kalau kita lihat dalam Hikayatul Sahabah mengatakan, Sayyidina Abu Ubaidah pun tak sanggup nak bertemu dengan ayahnya sebab dia tahu itu ayah dia. Tapi sebabkan perang mengizinkan, dan bila dah datang, dia bunuh ayahnya tadi sebab kekufuran ayahnya. Bukan sebab dia benci ayahnya. Wallahu ta'ala alam. Mana kata tadi Ustaz sebut pasal Sumayyah tu, Ammar bin Yasir ke? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir masuk Islam dulu ke atau macam mana Ustaz? Ammar bin Yasir, sebab dia kata tadi Ustaz kata anak dia masuk tu ke macam mana? Saya Ammar. tanya. Ammar maksudnya. Ammar maksudnya baru diceritakan. Kan Ammar masa tu dakwah di Darul Arqam, Ibn Arqam. Ammar datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia balik, mak dia nak dengar cerita. Itu sebab mungkin satu faktor kadang-kadang orang dia nak cari agama ini sebab hidupnya susah. Hidupnya susah, dia nak menyelesaikan masalah. Cari Rasulullah SAW. Melihat akhlak Nabi SAW, melihat pribadi Nabi SAW,
maka memeluk Islam. Baik. Ustaz, mana kata dalam kita punya perbincangan kita ni ada beberapa perkara yang kita boleh ambil. Ada bab baik bila mana ibu ayah melakukan contoh yang terbaik, anak-anak mesti akan ikut. Kebiasaannya bila kita tengok. Tapi bila anak-anak buat baik, jarang-jarang ibu bapa ikut. Tapi jangan risau sebab apa? Ibu bapa yang belum tentu baik sebab apa kadang-kadang asbab dakwah itu datang daripada anak yang baik. Saudara, kita perbincangan mengenai Abu Ubaidah Al-Jarrah ini masih panjang. Tapi di TV3 kita akan tamat seketika. Kita akan sambung perbincangan kita di TV9. Terus setia dengan rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sahabat penonton semua, terima kasih masih lagi setia dengan Tanyalah Ustaz. Kita masih lagi dengan topik perbincangan kita Abu Ubaidah Al-Jarrah bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami daripada awal sehingga kita tamat di TV3. Tapi sebenarnya di TV9 kita masih lagi bersecara langsung. Dan sudah banyak Ustaz sebenarnya input yang kita bagi tahu daripada mana asalnya dan siapakah dia ni dan meninggal di mana, kuburnya di mana, pelbagai. Kita dah tahu secara hampir keseluruhan. Tapi sebenarnya tidak habis lagi Ustaz. Banyak lagi perkara yang kita nak bicarakan. Saudara, saya minta sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 18881677 ataupun terus ke Facebook kami untuk bertanyakan soalan. Tanyalah Ustaz TV3. Jadi kami masih lagi menanti-nanti persoalan daripada pihak penonton semua, insya-Allah. Saya nak bacakan satu soalan daripada Sahziatul Sidik. Apakah sumbangan Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika peperangan Yarmouk? Ini kerana dianggap sebagai salah satu pertempuran penentu di dalam sejarah ketenteraan dan penandakan gelombang besar pertama penaklukan Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Mohon perkongsian ilmu Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Baik Ustaz, apakah peranan ataupun kebaikan yang Abu Ubaidah Al-Jarrah buat ketika mana peperangan di Yarmouk? Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ghuril mayamin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kita di TV9 lah. Jadi alhamdulillah, apabila sebut tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah, ia adalah panglima tentera. Panglima tentera ni pernah para penonton semua pernah tengok tentera mana tentera Islam berperang. Tentera Islam berperang, tentera makna zaman dululah kita cerita. Tentera zaman dulu berperang bukan mudah. Kita kalau tengok perang Arab, perang Melayu pun sama. Tadi pun sambil-sambil cerita pasal keris. Jadi kalau kita sebut tentang ilmu ni, ilmu peperangan ni, ilmu peperangan ni kalau tengok pedang, pedang ya, maknanya Rasulullah SAW mengutuskan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam permasalahan kewangan terutama. Sehingga kan dia menjadi macam menteri kewangan, urus tentang kewangan. Kemudian dalam peperangan juga Sayyidina Abu Bakar pun hantar pun perang melawan sampai ke ke Syam lah, seluruh Syam. Sampai Sayyidina Umar pun sama. Tapi dalam perang ni tak dapat nak conquer. Maknanya lawan dapat nak conquer. Tetapi Sayyidina Abu Ubaidah adalah orang yang hebat dalam strategi, perancang strategi, dan juga akhirnya dapat menawan Baitul Maqdis. Maknanya dapat kunci Baitul Maqdis itu daripada strateginya Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab itu diminta Sayyidina Abu Ubaidah
minta Khalifah Amirul Mukminin ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab untuk datang ke Baitul Maqdis untuk mengambil kunci. Maknanya dapat penjajahan Islam paling besar. Maka boleh tidak di sana adalah usaha ataupun jasa yang sangat tinggi sehinggakan Islam tersebar apabila dalam peperangan bawa daripada ataupun dipimpin oleh tentera Islam yang hebat ataupun strategi yang hebat bersama dengan Khalid Al-Walid bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, maka akhirnya dapat menakluki Baitul Maqdis pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini di antara jasa-jasanya juga. Maknanya bila mana kita sebutkan perkara-perkara mengenai Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, kita rasa cemburu pun ada. Mana kata sahabat-sahabat lain ni lawan menang tapi tak conquer. Dia tak dapat tawan habis. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ini dapat tawan habis. Ustaz, sedikit sebanyak Ustaz, bila mana kita cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, tadi Ustaz ada sebutkan sekiranya Umar Al-Khattab dia nak lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah ini sebagai pimpinan untuk jadi khalifah seterusnya. Kenapa Abu Umar Al-Khattab nak lantik Ubaidah? Adakah ada sebab-sebab? Adakah sebab saya ada dengar ada Sayyidatina Aisyah sebut, dia kata kalau lepas Rasulullah siapa? Abu Bakar. Lepas Abu Bakar siapa? Umar. Lepas Umar siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Adakah perkara ini menjadi sebab untuk Umar Al-Khattab nak melantik Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sebagai khalifah? Silakan Ustaz. Masya-Allah. Cantik soalan dai sendiri, sebab dai pun dia dah ada ilmu sebenarnya tu ya. Allah Akbar, mudah-mudahan apa kita kongsi perkongsian kita pada pagi ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saling-saling tu kita tanassahu, kita menasihati di antara satu sama lain. Permulaan saya telah sebut tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita semua kena kembali kepada sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ada cemburu di antara satu sama lain. Mereka tidak ada hasad di antara satu sama lain. Mereka tidak ada dengki di antara satu sama lain. Walaupun begitu, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat prihatin ataupun peka kepada sifat sahabat-sahabatnya. Ini di antara sifat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah tahu apa perasaan, maknanya dia orang kata apa, baca hati. Bukanlah maknanya kita ahli nujum. Tapi kadang-kadang kita biasa macam contohnya Dalam mengenal kita tahulah. Itu satu lagi macam dai. Kadang-kadang kita mengajar kat surau. Kita mengajar kat masjid. Kita mengajar kat mana-mana. Orang yang duduk depan kita tu, kita kena baca juga dia punya hati juga. Dia seronok ke kita mengajar ni? Kan? Kadang-kadang kita mengajar, orang kata SS lah. Syok sendiri. Kita mengajar yang depan lah. Ngantuk apa semua. Jadi bila kita sebut tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi ni dia tidak ada rasa kadang-kadang kamu lebih baik daripada aku. Itu yang mahal sahabat Nabi SAW. Kamu lebih baik daripada aku. Kamu lebih layak daripada aku. Sebab itu kalau sebut tentang Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab ini realiti. Sayyidina Umar bin Khattab ini sifatnya sudah nampak. Kenapa pula aku menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi memang sudah dipilih syura, ataupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat Sayyidina Umar bin Khattab ini, kalau kita lihat dalam sejarah lah. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab ni tetap merasakan yang dulu tu, kisah Rasulullah SAW tu, yang dia menyebuk nak, kalau boleh nak kepala dia nak ke atas biar Rasulullah melihat dia tu. Dia masih teringat tu. Itu yang dia rasakan begitu. Tapi apa yang disebutkan oleh dai tadi, mungkin juga di sana ada riwayat, sebab kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak yang meriwayatkan. Walhasil apa yang difikirkan oleh Sayyidina Umar itu yang lebih penting. Mana Sayyidina Umar kata, aku nak biar Abu Ubaidah memandangkan Abu Ubaidah Al-Jarrah itu
mempunyai sifat Allahu Akbar. kepercayaan. Mana sifat kepercayaan daripada zaman Nabi SAW lagi. Kan? Jadi sifat kepercayaan, sifat menjaga harta yang sangat bagus itu yang mungkin Sayyidina Umar nampak Abu Ubaidah Al-Jarrah adalah orang yang paling layak, afdal untuk memikul tanggungjawab tersebut. Baik. Itu kelebihan apa dan Umar Al-Khattab sebenarnya dia banyak kelebihan. Bila mana bab hati dan juga kesamaan dengan pendapat ni diberi oleh Allah SWT kepada Umar Al-Khattab. Ustaz, kita nak berehat seketika. Tapi sebelum itu, saya kira ada pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan Ustaz Ahmad Syadan. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umar. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Sebagaimana Ustaz dah menerangkan secara panjang lebar tadi. Jadi soalan saya begini Ustaz. Apakah sebenarnya amalan-amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah ini yang membolehkan Nabi mengatakan menjaminkan beliau adalah sebagai seorang ahli syurga. Bukan senang nak dapat ahli syurga ni Ustaz. Jadi apakah sebenarnya yang dilakukan? Apakah sebenarnya perwatakan inikah yang membolehkan beliau dijanjikan syurga ataupun beliau sering mengetuai pasukan perang untuk apa yang membolehkan beliau ini dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar. Soalan yang sangat bagus. Amalan apakah yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah sampai dijamin masuk syurga? Selepas ini jangan ke mana-mana. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, kita sudah sampai orang kata apa blok-blok yang terakhir, pusingan yang terakhir dalam penceritaan kita mengenai sirah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi bila mana kita dari pusingan akhir ni sudah tentulah kita nak menceritakan apakah perkara-perkara yang kita tak dapat ceritakan lagi di blok-blok akhir ni. Tapi sebelum itu, kita tadi ada satu soalan yang menarik daripada Tuan Haji Omar mengenai apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah ini sehingga baginda Nabi Muhammad SAW memberitahu beliau ini jaminan oleh Allah SWT adalah syurga. Kenapa? Apakah amalan-amalannya? Silakan Ustaz. Apakah amalan yang dilakukan oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apabila nak menjawab tentang persoalan mengenai apa yang diutarakan sebentar tadi, saya suka ceritanya ingin mengatakan bahawasanya di dalam amalan ini ataupun di dalam suatu perkara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah ataupun kita yang paling mudah untuk masuk syurga. Dalam riwayat Rasulullah SAW bukan sekadar hanya memberikan zikir, memberikan ijazah, maknanya amalan semayang ataupun puasa. Itu bukan ukurannya. Maksudnya mungkin yang penanya mengatakan ukurannya mungkin bangun malam ke, mungkin zikir 1000 kali mungkin begitu. Mungkin sebahagian orang begitu memikirkan. Tetapi ingat bahawasanya akhlak pun, pribadi mulia pun jangan lupa. Sebab itu Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli. Maknanya Rasulullah SAW pernah sebut dalam satu riwayat, Rasulullah kata sebaik-baik di antara kamu ialah sebaik orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Jadi adakah itu amalan zikir? Adakah itu amalan baca Quran ataupun tidak? Itu adalah amalan hati, amalan jiwa. Sebab itu Nabi SAW mengatakan kepada kita ballighu anni walau ayah. Kalau dai faham apa makna hadis ni?
sampaikan sepotong ayat walaupun sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Baik. Ramai di antara kita akan sebut begitu. Tapi saya belajar dengan guru saya, guru saya pernah sebut, guru saya daripada Hadramaut, pernah sebut mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau sepotong ayat. Kita hari ini mafhum yang kita faham sepotong ayat. Tapi ulama faham anni. Maknanya kalau kupas bahas luas ataupun bahas teliti, anni. Anni itu mana? An sifati, an akhlaqi, an muamalati. Ini yang kita tak nampak. An syakhsiyati, kepribadian Nabi itu sendiri. Akhlak, perbuatan, muamalat, tingkah laku. Ini yang hari ini kita selalu sebut ayah. Tapi yang ini tak. Saya ceramah, saya menyampaikan ilmu. Adakah saya tiru sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah saya menyampaikan ilmu hanya hentam menghentam ataupun kutuk mengutuk, caci mencaci, hina menghina? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah kata, sibabul muslim fusuk. Caci mencaci sesama orang Islam itu fasik. Bagaimana seorang ustaz, seorang tuan guru, seorang ulama menyampaikan sesuatu ilmu yang nak disampaikan dengan cara caci mencaci? Maka oleh sebab itu, mari kita dengar sifatnya Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Beliau dijamin syurga seorang yang memiliki wajah yang berseri. Tampan orangnya, tinggi lampai, tidak gempal dan berjambang nipis. Mana tak? Tak, orang kata kadang-kadang kalau orang jambang besar ni macam kusut pun juga. Tapi jambang nipis. Beliau mudah mesra, tawaduk dan pemalu. Satu lagi saya tambah, iaitu seperti mana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anak kepada Sayyidina Umar. Kan tadi kita tengok Umar dengan Umar selalu ke depan kan. Tapi anaknya riwayatkan untuk sahabat bapaknya. Allahu Akbar. Ini sifat yang susah kita nak jumpa hari ini. Anak boleh cerita, boleh sebutkan tentang kawan bapaknya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma pernah meriwayatkan salasatun min Quraisyin asbahun nasi wujuhan. 3 orang di antara orang Quraisy ini yang wajahnya menarik, wajahnya ceria, wajahnya indah. Wa ahsanuha akhlaqa, dan cantik pribadinya. Wa asbatuha hayaan, dan dia ini orang yang pemalu. Memanglah pemalu, tapi kita jangan ingat pemalu ni sampai. Tapi bila berperang, dialah seperti singa jantan yang hebat. Wa in haddatsuka lam yakzibuk. Apabila dia bercakap dengan kamu, 3 orang ni, apabila bercakap dengan kamu, dia tak pernah tipu. Cakap betul, lurus. Wa in haddastahum lam yukazzibuk. Apabila kamu berbicara dengannya, dia tak cepat mengatakan kamu penipu, mengatakan kamu dusta, kamu pembohong. Siapakah dia? 3 orang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhum ajmain. Mana kata ini antara 3 orang yang ada sifat-sifat itulah. Cuma amalan-amalannya makna kata bukan ada amalan zikir, solat malam dan semua. Rupanya daripada hati. Didikan yang Nabi bagi itu direct terus pada hati. Ini yang kita rugi sebenarnya para sahabat, para penonton semua. Kita bila mana zaman hari ini kita tak ada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu dia dapat direct madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak baca soalan lagi daripada Nur Dahlia Biru. Ketika sedang nazak, beliau sempat berpesan pada tentera-tenteranya. Apakah pesanan Abu Ubaidah itu? Mohon pencerahan Ustaz. Mana kata tak tahu. Apakah pesanan Abu Ubaidah ini kepada anak-anak buah tenteranya? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Terima kasih yang bertanya Puan Nur Dahlia Biru. Orang yang bertanya ini, kita tak tahu puan ke pelajar ke. Baik. Pertama sekali kita sebut sebenarnya dah diulang, tapi mungkin penegasan ataupun peringatan kembali ketika mana Sayyidina Umar bin Khattab datang ke rumah Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah yang mana ia telah letakkan menjadi ketua pemimpin, kita panggil hari ini governor kepada Syam.
datang dalam keadaan uzur rumahnya, orangnya sederhana. Kemudian ia pulang kembali ke Madinah, minta kembali datang pulang, dan ketika itu wabak sudah sampai ke bumi Syam. Maka surat sampai kepada Abu Ubaidah. Sampai kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, pulang. Aku nak kamu pulang. Sebab Sayyidina Umar minta kalau boleh ia pulang, ia jadi khalifah 5 tahun sebelum Sayyidina Umar wafat. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab minta, tetapi dibalas dengan surat kembali mengatakan, aku tahu tujuan engkau wahai Amirul Mukminin, maknanya sahabatnya itu Sayyidina Umar, agar saya ini kembali untuk bertemu denganmu dan supaya saya kekal hidup. Sesungguhnya saya merupakan sebahagian anggota tentera. Maknanya kamu dah utuskan aku dah duduk bersama mereka, takkan aku nak pulang mereka biar di sana? Oh, ini sifat pemimpin yang sangat hebat. Oleh itu, apa yang menimpa, maknanya menimpa sahabat-sahabat yang lain ataupun menimpa tentera-tenteraku, aku akan timpa sama. Justru, maknanya oleh sebab itu gugurkanlah tuntutanmu, maknanya kamu permintaanmu itu kembali ke Madinah, tak perlulah. Biarlah aku duduk. Maka di situ kita lihat Umar bin Khattab pula duduk dengan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah duduk pula dengan sahabat-sahabat, duduk dengan teman-temannya ataupun duduk dengan ahli tenteranya dalam keadaan dia bernazak tadi, dalam keadaan nazak ia berkata yang tadi saya sebutkan sebentar tadi, aqimus solah, hendaklah dirikan solat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, tunaikanlah haji dan umrah, salinglah berpesan-pesan dan memberi nasihat kepada pemimpin. Dia sebut pemimpin. Beri nasihat kepada para pemimpin kamu dan jangan kamu memperdayakan mereka. Ini nasihat. Maknanya kamu dah ada pemimpin, kamu jaga pemimpin kamu. Kamu nasihat dia, kamu bimbing dia. Dan kalau dia buat baik, kalau dia buat betul, apa salahnya kamu ikut? Apa salahnya kamu taat kepadanya? Maka inilah yang diajar. Kemudian ia mengatakan, jangan dilalaikan oleh dunia, sebab dia tahu dirinya pun tidak dikacau oleh, tak diganggu oleh dunia. Maka kamu semua jangan diganggu oleh dunia. Lantaran itu, jika seseorang mampu hidup 1000 tahun sekalipun, dia tetap akan menemui pengakhiran kehidupannya seperti yang kamu sedang lihat aku sekarang ini. Maknanya dia kata, kalau aku pulang pun nanti aku akan mati juga. Kalau aku mati sebab wabak pun aku mati juga. Allahu Akbar. Ini tarbiyah untuk kita semua. Untuk saya khususnya dan kepada semua, mati itu di mana-mana pun. Sebab wabak pun kita mati, tak sebab wabak pun kita mati. Tapi bila kita berada, kita kena harapkan yang membantu, yang selamatkan kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Walau apa cara sekalipun, minta dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya Hanan, ya Manan, ya Badi as-samawati wal ardh, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, permudahkan segala seluruh urusan umat Islam pada hari ini, daripada pemimpinnya dan kepada rakyatnya, kepada seluruhnya, khususnya orang yang berkhidmat di setiap jabatan-jabatan cawangan. Ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz bagi sekali smash je sampai penutup, terus dengan doa terus. Satu, saya kira benda yang mudah untuk jadi moderator ni. Saudara-saudara penonton semua, dalam melawak-melawak saja kita pagi-pagi hari ni, ceriakan pagi hari. Saudara-saudara penonton semua, di kaca TV kita boleh lihat semula paparan skrin, inilah makam Abu Ubaidah Al-Jarrah. Saya nak bertanya kepada para sahabat penonton, apakah kita dapat sepanjang 2 jam kita bersara langsung ini sebenarnya? Sekarang ni mungkin kita dalam keadaan kita terkena wabak, kita duduk dalam keadaan kuarantin, kita minta kepada Allah SWT, apabila selesai, kita ada peluang untuk menziarahi makam sahabat yang mulia ini di bumi Jordan. Inilah kelebihan umat Islam. Apabila ada duit, ada peluang, kita ziarah ke jumpa Rasulullah SAW Mekah Madinah, dan juga ada peluang kita ziarah makam para sahabat. Jadi insya-Allah saya dan Fadil Ustaz memohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terlebih bicara. Yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Jangan lupa untuk esok
Kita ada Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Farid Ravi dan juga moderatornya Da'i Azrin dengan tafsir surah Muhammad ayat 21 dan 25. InsyaAllah terima kasih kepada semua sahabat penonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami mengundurkan diri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.